Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas satu tema keluargaku bagi Kristus. 今天上午弟兄姊妹们一同来分享一个信息，就是我们的家人、家庭而为主。 Mari kita membaca Yosua pasal 24 ayat 15. 我们翻开圣经，在约书亚书在24章。 Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 约书亚书24章第15节，若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们所住之地的亚摩利亚人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。 Ini adalah suatu deklarasi ya dari seorang ayah, seorang pemimpin keluarga. 这是一个作为一个家长或者一个父亲，这是家中的元首这一个宣告。 Mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan membawa keluarganya hidup bagi Allah. 他决定不再是他自己，而是带着整个家人为主而活着。 Saudara, ketika saudara membaca tema ini, apa yang ada dalam pikiran saudara? 弟兄姊妹们，当你们看到今天我们分享的主题的时候，那你们脑海里浮现出那些的想法呢？ Mungkin saudara merasa, ini tema biasa lah ya, kira-kira tahu lah isinya. 也许觉得这个题目是一般的题目啊，我有所知道了。 Mungkin ada di antara saudara merasa, aduh terlalu ideal deh, kayaknya bukan gua banget. 也许说这个目标是太理想的，可能很难达到。 Mungkin ada saudara yang bilang, aduh boro-boro ya, 这个也许说啊，这个很难做到的事啊。 ngajak anak melayani aja susah banget. 要接待家人、子女们一同来侍奉是并非一件简单的事， Ngajak pasangan ke gereja susah bener. 是带我们的另一半伴侣到教会去，也并非简单的事。 Mungkin ada di antara saudara juga yang mengatakan, anak saya udah lama nggak mau ke gereja, saya malu. 说不定在你们当中也说，我的子女们已经好长时间没到教会去做礼拜了。 Mungkin ada di antara saudara juga yang mengatakan, dulu saya aktif sih, tapi sekarang repot, meeting melulu. 啊，也可能说，昔日我是非常积极的参与一些活动，现在因为会如山多， Minggu tuh capek, mendingan juga ibadah online aja dah. 主了礼拜，哦，好极累了，不如在家中参加线上的敬拜就行了。 Atau ada di antara saudara yang mengatakan, aduh malu karena keluarga saya banyak kekurangan. 说不定也有些人说到，我还感到惭愧到教会去，因为我家人还有许许多多的问题。 Jadi kalau dibilang keluarga bagi Kristus, sebenarnya keluarga yang seperti 那么为 apa? 家人的家人为教会的，那么这是哪一种的家庭，哪一种的家人？ Saya mau nanya ya, 想请问一下， apakah saudara merasa keluarga saudara sudah layak disebut sebagai keluarga bagi Kristus? 是否你已经认为你的家庭家中已经配得值得被称为为主的家庭？ Waktu saya menanyakan begitu, mungkin saudara langsung melihat cacat-cacat saudara ya. 当我问到这个问题的时候，你即刻看到你一些家中的家庭成员中的一些缺点， Atau enggak? 或者另一回事。 Atau saudara malah melihat list of reward atau achievement. 或者你看到你在成功成就的名列当中， Saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca berbicara tentang satu keberanian seorang pemimpin yang menyatakan, saya mau mempersembahkan keluarga saya bagi 那 Allah. 说我们刚刚读的一处经文，关乎一个领导，他有下一个大的决心，是说我和我家人要为神献上。 Kalau saudara baca selanjutnya, bangsa Israel mengatakan, iya saya mau. 若是你 Gitu 接 ya. 下去往后一段看，你看哦，整个的以色列百姓说我也要。 Kemudian Yosua bilang, beneran nggak kamu mau? Kamu nggak akan bisa. 然而耶稣也问他：你们是真的吗？你们好像是办不到的事。 Mereka bilang lagi sama-sama, kami mau. 他们还是异口同声说道：行，我们要。
Yosua bilang, ayo bikin perjanjian. Beneran ya, kamu benar-benar mempersembahkan keluargamu bagi Kristus, beribadah pada Tuhan, dan menyingkirkan berhala lain. 耶稣讲：“好的，我们隔了1个月，你确确实实的要敬拜神，把一切你所有的神的偶像都一一的除掉。” Iya. 是啊， Saya nggak tahu nanti ya, habis ini kalau saya tanya, siapa yang mau 稍后我会问大家，谁肯谁要 hidup bagi Kristus? 为主而活？ Keluarga saya hidup bagi 我的 Kristus. 家庭，这个家人的为主而活。 Saudara, apa yang Anda mengerti tentang keluarga bagi Kristus? 弟兄姊妹，是否你对为主而活的家庭有多少的理解？ Ada 3 hal yang saya ingin saudara hapus jauh-jauh pemikiran ini. 那么有3件事你必须从抛到脑后去。 Yang pertama yang kita ingin sama-sama buang jauh-jauh ya, bahwa keluarga bagi Kristus itu selebriti. 首先是我们把这一方面事情要抛到脑后的。 Ya, bukan ya. Keluarga bagi Kristus bukan keluarga selebriti rohani. 那么这么一个为主的家庭，并不是说这个好像艺人般的生活。 Lebih baik kita being authentic ya, menjadi apa adanya. 我们更好就是我们具备有的是那种更地道的就好。 Gereja itu bukan panggung pertunjukan kesalehan hidup, saudara. 教会并不是说人生的一出戏或者一台戏， Tetapi gereja itu adalah keluarga di mana kita sama-sama menggumuli pergumulan hidup kita 教 sama-sama. 会是我们一头一个整个家人为我们的生活的挣扎而挣扎的一处。 Karena Tuhan berkata bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 人就是以凭外表看人，但是神不是凭外表来论断人， Tuhan melihat hati kita. 神是看我们的内心。 Yang kedua, keluarga bagi Kristus bukan keluarga yang sibuk mengerjakan program gereja. 那么一个为主的家庭，并不是说整天忙碌着为教会的一些的纲领、一些计划而奔波， Jangan terkecoh dengan padatnya jadwal. 不要被这些时间排满的时间受到搅扰了。 Di HUT saat kemarin ini yang ke-70 ada drama kecil ya kalau saudara hadir di 在我 sana. 们神学院的70周年的这个庆祝盛会上，有一出短剧， Mahasiswa bikin lagu tuh ya. Senin latihan paduan suara, Selasa rapat, Rabu persekutuan doa, Kamis besuk apa gitu ya. Masih Jumat, Sabtu, Minggu. Semuanya padat banget. 大学生写了一首短歌，就说星期一又做什么，星期二又等等祷告会等等，许许多多活动，时间都摆得满满的。 Terus lama-lama capek. Terus- Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi, Selasa. Waduh, capek 总 banget. 是在重复着，真是筋疲力竭了。 Saudara, saya banyak menemukan keluarga-keluarga aktivis yang seolah-olah hidup keluarganya bagi Kristus. Tapi sebenarnya saudara, banyak masalah di dalam keluarga. 我也发现到有许多的家庭，仿佛是他们是外表看来是为主的家庭，其实他在家庭里中是存在着许许多多的问题。 Tuhan Yesus ingatkan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. 所以说，这个要的是在马太福音是我们要的是神的献上的，不是那种怜悯。 Saudara jangan salah paham ya. 其实圣者们对这方面不要有 Nanti 误解。 hamba-hamba Tuhan bilang, Bu Ana disuruh khotbah supaya jemaat melayani, kenapa jadi seolah-olah sebaliknya ya. Jangan salah paham. 弟兄姐妹对这方面不要有误解，不是说我们叫你们不要去参与侍奉。 Tetapi maksud saya sibuk-sibuk itu enggak cukup kalau hati kita tidak ada 我 bersama 的意 dengan 思说， Tuhan. 就是在忙碌中，要是没有那颗心，这是不够的。 Yang ketiga, keluarga bagi Kristus bukan keluarga yang tanpa cacat. 那么第三个为主的家庭，不是说一个毫无瑕疵的家庭， Justru karena kita cacat inilah kemudian kita mengalami kasih Tuhan. 因为我们有了些瑕疵，我们已经经历了、体验了神的恩爱。 Kita bisa ada di dalam keluarga Allah itu bukan karena kekuatan 我 kita. 们能够在神的家中，并不是凭靠着自己的能力。 Firman Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu. Betul. Hidup kita ini adalah 神的 anugerah. 还说，不是你选的我，是我选的你，因为我们的生命就是在丰神的恩典里活着的。
Saudara, jadi bagaimana keluarga bagi Kristus? 再说弟兄姊妹，然而，那么什么叫为主的家庭，为主而活的家庭？ Yang pertama adalah keluarga bagi Kristus adalah keluarga yang mengalami kasih Kristus. 首先是一个家庭为主的家庭，就是他已经经历、体验了主的基督的爱。 Balik lagi tentang yang tadi ya, merasa diri nggak layak, banyak cacat, banyak kelemahan, kekurangan. 大卫刚刚说，我觉得我不配、不值得，有许多瑕疵、不完全的，有许多的弱点、许多的缺点。 Kesadaran itu bagus 这 banget. 种全然的意识是极好的， Kita harus mulai dari situ. 我们必须从那开始。 Kalau kita nggak pernah mulai dari situ, kita itu menjadi orang-orang Farisi. 如果是我们不能够从那开始，我们就成为一群法利赛人。 Tetapi saudara, kemarin Bu Charlotte membuat istilah yang sangat bagus ya. 可是不久前，小罗姐妹也做一个非常极有意思的词语。 Orang yang bertobat harus mau berobat. 一个人要会个人，他就是要去求医。 Yang namanya bertobat adalah orang yang mau meninggalkan yang lalu dan kemudian berobat, memulai sesuatu yang baru. 会改就是要抛弃虚了的老我，就是寻求新的，就是去求医。 Saudaraku sekalian, keluarga yang mengalami Kristus mengalami itu saat-saat di mana kita melihat karya Allah yang besar bagi saya yang rapuh, yang lemah, banyak kekurangan. 弟兄姊妹，当一个家庭为主的家庭，就是他经历了、体验了，那么主的丰盛的爱，在他这么脆弱的身上，这么脆弱的家中，明显明了。 Sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di dalam hidup saya itu semata-mata karena anugerah Tuhan. 因此，我们会看到，在我们生命的旅程的征途中，这一切就是神白白赐给我们的恩典。 Sebelum ayat yang 15 tadi, Yosua tuh menceritakan satu kisah yang panjang dari masa Abraham sampai apa yang dia 我们 alami. 刚刚读的约书亚记那个在24章，这才有整个约书亚书，他在诉说他们的经历。 Yosua mulai dari panggilan Abraham dan bagaimana Tuhan menjanjikan tanah perjanjian Kanaan kepada Abraham. 他开始从有神在受造亚伯拉罕，并向亚伯拉罕赐下神的应许之地。 Siapa sih yang bisa milih ya? Yosua milih, saya mau lahir di zaman apa? Nggak mau zaman Musa, saya mau di zaman Abraham aja. Kan nggak ada yang milih kan? 谁能够选择是说，连约书亚也不能够选择说我要出生在亚伯拉罕那个时代，或者是某一个时代、某一个年代。 Di dalam kedaulatan Allah, Yosua lahir menjadi penerus Musa. 那么在神的主权里，约书亚就生下就是作为亚伯拉罕的摩西的继承人。 Di dalam kedaulatan Allah, Yosua bisa masuk tanah Kanaan. 那么在主的这主权里，耶稣也能够顺利的进入神的应许之地迦南地。 Saudara, waktu Abraham dikasih janji sama Tuhan, dia nggak punya bayangan siapa yang akan menikmati semua perjanjian Allah. 神向亚伯拉罕说许许，可是谁晓得是谁能够享受到神的赐下的应许之地？ Dan ketika Yakub dan keluarganya harus migran ke Mesir, juga tidak ada yang membayangkan siapa yang akan membawa mereka kembali lagi ke tanah 也有谁 perjanjian. 想到雅各被抛带到埃及去？有人谁想到？ Jadi pada saat Yosua melihat, wow, ini toh yang namanya tanah perjanjian. Wow, Tuhan sudah menggenapinya. 耶稣亚当看到眼前的神的应许之地，惊叹不已啊！这么极美的之地，就是神的应许之地。 Saudara pernah ngalamin wow moment nggak? 那么弟兄姊妹，是否有过这种惊叹的那一个时刻吗？ Wow, begini toh rasanya menjadi murid Kristus. 啊，这个就是啊，怎么成为神的学生门徒？ Wow, begini ya namanya menjadi keluarga yang ditebus menjadi keluarga Allah. 被救赎成为基督的家庭，你这就有一种赞叹、惊叹不已。 Saudara pernah nggak ceritakan wow momen itu kepada anak-anak 弟 saudara? 兄姊妹，是否你向你的子女们传过这种你感受到的眼前让你惊叹不已的事吗？ Pada saat saudara beli mobil, 当你购买了一辆汽车的时候， yang saudara cerita apanya? 你也向你的孩子们诉说这一切。
Untung loh, papa dapat mobil murah loh. 还好，万幸之幸，爸爸买到一辆便宜廉价的汽车。 Untung loh, mobilnya bagus banget 还好这个 loh. 汽车的性能还很不错。 Saudara ceritakan nggak ada tangan Allah yang bekerja di balik semua berkat-berkat yang anak 对， cucu 是说社 saudara 会向的孩 dapatkan. 子们诉说陈述，在这一些的背后，有神无形的手在辅助。 Keluarga bagi Kristus adalah keluarga yang bertumbuh. 一个来自基督的家庭，是一个不断成长的家庭。 Pertumbuhan adalah dampak yang pasti dimiliki orang yang mengalami Allah. 成长理所应该是有一些已经经历、体验神慈爱的人。 Orang yang sudah mengalami kasih Kristus, dia tidak akan jadi orang yang sama lagi. 那么一个人已经体验经了神的爱，他就不像喜乐的人。 Pertumbuhan keluarga yang paling nyata, saudara. 最明显，基督家庭的成长是 Bertumbuh lebih mudah mengampuni. 成长后就是更轻易的饶恕、原谅他人， Bertumbuh lebih mudah mengakui kesalahan. 更容易的、更轻易的承认自己的过失。 Kalau sekarang saudara masih keras kepala, keras hati, 若是提出什么这个时刻你还是硬着心肠的话， berdoa saudara. 好好的祷告吧。 Jangan-jangan saudara belum sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus. 说不定你还没有真正的体验到神的慈爱， Jangan-jangan saudara belum pernah mengalami diampuni oleh Kristus. 也许你还没有感受到被神赦免。 Orang yang sudah pernah mengalami pengampunan, dia akan mengampuni. 一个人已经领受了神赦免，他必会轻易的赦免他人。 Saudaraku sekalian, Yosua mengatakan, yuk kita bikin satu milestone atau tanda pertumbuhan rohani kita. 那边就是在一个著名说了，那么做一个我们说这个标志，就是成长的标志。 Dia mengajak 12 orang untuk mengangkat 12 batu di tepi sungai Yordan supaya keturunan-keturunan mereka bisa melihatnya. 他带了12个人，就是带了12个石块，让他们以后往后裔能够见证这一切。 Untuk apa batu-batu itu ditumpuk? 那么把这些石块堆了起来，为了什么目的呢？ Yosua mengatakan supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu kalau nanti anak-anakmu nanya di kemudian hari, hari ini apa nih? 那么未来，但是你子女们问到，你能够向他们讲解。 Maka kamu harus ceritain perbuatan Tuhan. 因此，我们必须向他们讲，还子女们讲述神的杰作。 Saudara, saya yakin keluarga yang sudah memberikan dirinya bagi Kristus. 我相信一个家庭已经为主而献上的， Kalau ditanya, 当有人在问他的时候， ceritain dong kenapa, misalnya ya, kenapa kamu bisa menikah? 表示说有人问到你怎么会成婚呢？ Kenapa kamu sekarang udah pada milestone saat ini? 如果说现在好像是非常的懒散了， Keluarga yang sudah pernah mengalami Kristus, 那么已经经历主的家庭， dia akan ceritakan kisah-kisah Allah. 他会慢慢的叙述神在他身上所动的功。 Dari tahun ke tahun bagaimana Tuhan memimpin. 长年累月，神如何的带领他们？ Dan sebagai orang tua, 那么作为长辈的呢， kita perlu membiasakan itu sejak kecil. 我们必须从小有惯于这种的做法。 Waktu anak-anak ulang tahun, 当孩子们过生日的时候， kita merayakannya bagaimana? 我们如何去为他们过生日庆祝？ Saudara, saya banyak melihat orang-orang Kristen yang merayakan ulang tahun itu udah apa ya namanya, berlebihan 我 menurut 看到 saya 不 Maya. 少信徒们在为子女们的过生日，好像是有一点过分了。 Saya membiasakan di dalam keluarga saya kalau besokan ulang tahun kita ada istilahnya birthday eve. 那么我已经一种习惯，就是隔日是他们生日，那么今天有个生日之前夕。 Cuman duduk-duduk aja di tempat tidur berempat gitu ya, terus ngobrol-ngobrol apa yang Tuhan lakukan
waktu kamu lahir dan waktu masa kecil kamu. 那么诗歌人就是即便是坐在床边，我们一同来细数回忆从小时候神向你动的工， Milestone penyertaan Tuhan. 一些神伴随的里程碑， Supaya apa? 好让什么呢？ Ingat, 好让他牢记， ingat akan kasih Tuhan. 牢记神的爱。 Itu yang ulangan 6 katakan orang tua. 就是那么在生命记上做父母亲的说到吩咐， Ajarin anak tiap hari waktu bangun, waktu duduk, waktu jalan, waktu melakukan apapun supaya ingat. 把神的话语教导他们，昼夜教他们，不论坐的时候、站的时候、行的时候、走的时候， Hidup kita ini semata-mata karena anugerah 我 Tuhan. 们或者就是神赐的白白赐给我们的恩典。 Jadi saudara, keluarga yang mau memberikan diri bagi Kristus pasti keluarga yang menebarkan pesona dan harum Kristus. 一个要为主的家庭，他必须为主发出馨香。 Saudara, siapa yang suka minum kopi di sini? 那么在座弟兄姊妹，谁喜爱喝咖啡的呢？ Saya suka. 喝咖啡的举手。 Ya, siapa lagi? 喜爱喝咖啡的 Habis 举 ini 手。 kita ke kafe bareng. 喝咖啡的。 Sharing kopi yang enak apa gitu 那么 ya. 大家可以喝咖啡的弟兄姊妹一同分享咖啡的原汁原味。 Penggemar kopi kalau nyium bau kopi udah tahu ini kayaknya kopi apa gitu ya. 喜爱喝咖啡的人一闻到起香味，就知道这是哪一种的哪一 Siapa 类的咖 suka 啡。 makan pete? 那么谁喜欢吃那个 birthday 臭豆的 Pete. ？birthday 的臭豆的？ Oh, nggak ada ya? 哦，没有是 Oh, 吧？ ada. Jengkol? 啊，个大的那个坚果也是臭豆类的。 Durian? 榴莲呢？ Itu jadi kayak pasar 这个好像在菜市在叫卖声啊， kayak lagi lelang makanan 这 nih. 在叫菜市在叫卖的声音。 Saudara, itu adalah makanan-makanan yang aromanya tajam ya. 这些的食品食物都具有非常那个敏感的味道。 Kalau habis makan pete gitu ya, 臭豆后 ngobrol, 在谈天 semua langsung bau apa nih? 啊，大家就会闻到起一股不喜爱的味道。 Saya ada tuh cici yang suka sekali makan pete. 我有一位姐妹就喜爱吃个不带臭豆， Dandanan boleh kayak bintang film, tapi bau tetap pete. 那么她的旧时装饰像艺人般，但是臭如臭豆一般。 Saudara, wangi-wangi atau bau-bauan itu sangat menyengat. 香味很刺激的香味。 Tapi kita kalau ke MRT di Singapura kan ada tulisan ya, tidak boleh bawa durian. 那么我们在乘坐在新加坡地铁，有一个标写着不许带榴莲上车。 Dimanapun kita berada, 我们身在何处， jikalau kita membawa bau-bauan itu pasti orang akan ngerasa. 老师带了我们，不论是身在何处，有一股臭气的香气，四周的人都会感受到。 Tidak melihat tapi merasakan. 肉眼不能视，但是身体却能感受 Tadi 到。 di awal saya bilang ya, keluarga bagi Kristus itu bukan selebriti. 我刚刚说一个为主的家庭，并不是 Artinya nggak selalu kelihatan. 不是说总是肉眼能看见的， Tetapi pengaruhnya pasti dirasakan. 可是其影响极会感受到， Aromanya itu menyebar. 因为它的香气是肆意。 Durennya boleh kelihatan jelek, tapi wanginya itu nusuk ke hidung. 榴莲的外观不美，可是其味道是极其具刺激性的。 Hidup kita mungkin rapuh dan kelihatan tidak indah, tetapi orang bisa merasakan aroma Kristus. 我们的生活可能是非常简朴的，可是别人从我们身上感受到基督的馨香。 Keluarga kita boleh punya sejarah-sejarah yang buruk dan mungkin 我 memalukan. 们的家庭可能具备有一些惭愧、羞愧的一些的事迹， Tetapi ketika kita mengalami Kristus di dalam semuanya itu, 一旦我们经历了基督的爱，这一切的一切， aroma yang dirasakan bukan lagi aroma saya, 那么所感受到、被人闻到的香，不是源自于我，
tetapi aroma Kristus. 乃是源自于是基督的馨香。 Saya punya anak ketiga sekarang umur ketiga lagi banyak bener. Anak kedua saya umur 23. 啊，到第二个孩子23岁了， Ya. Dan dia sedang dalam petualangannya dia kemudian bertemu dengan satu keluarga. 啊，他在这一所在角逐中，他找到一个家庭， Lalu dia kasih tahu kita, 那么他就向我们做父母亲的告知， Mama, saya ketemu keluarga. 我一直找到我发现一个家庭， Saya pingin mama papa ketemu sama mereka. 我很渴慕爸爸妈妈能够跟他们家人见面。 Nanti kalau mama papa datang saya akan ajak ke rumah mereka. 要是爸爸妈妈来的时候，我必带你们到他们家去访问。 Rupanya anak saya itu mencium aroma tertentu dalam keluarga ini. 原来我的孩子在这个家庭中，他闻到一种香气。 Aroma yang mirip-mirip dia rasakan di rumahnya sejak masih 那么 kecil. 那股香气，那种香气就是好像他在家中所闻到的香气一般。 Jadi dia bilang nanti kalau papa mama ketemu mereka, papa mama akan ngelihat keluarga yang mirip keluarga kita. 啊，一旦爸爸妈妈跟他们家人见面的时候，爸爸妈妈会发现他们的家人跟我们家人是一模一样。 Waktu saya datang, saudara, 当我到他那个家中的时候， ternyata 原来 aromanya lebih tajam. 他那发出的馨香更深入骨头啊！ Waduh, saya sampai bilang, wah luar biasa. 看到不禁的摇头赞叹不 Ini 已。 keluarga yang wow. 这个是中国一个好的家庭， Bener gak sih? Wow ya? Baik, 好的很好的家庭， ya. Hormat orang tua. 孝敬父母的家庭。 Ya, gaya-gayaan pakai Mandarinnya tuh salah ya. Mereka rela loh 他们家人肯啊，愿意啊， menjual rumahnya, pindah ke tempat baru, renovasi di tempat baru demi orang tuanya yang umur 80 tahun. 为了年迈的父母亲，他们肯把老房子、老家卖出去，搬到新房子，又经过一番的装修后。 1 tahun nyari rumah yang satu level supaya orang tuanya nggak naik tangga. 就是盖一个没有楼的房子，好让父母亲省得爬楼梯， Supaya orang tuanya masih bisa beraktivitas. 好让年老的父母还能够自由的行动。 Mereka rela untuk banyak tinggal di rumah dan menemani orang 他 tuanya 们 ini 愿意肯 beraktivitas. 付出更多的时间代价到家中陪伴年迈的父母。 Si bapak tinggalin usahanya, dia usaha di rumah. 爸爸就是离去他的办公室，在家中作业， Jadi itu mantu ya, 这 si 个是叫 mantu. 女系的。 Nah si anak ini yang seumuran dengan saya, 像我一般年龄的女儿， dia perhatiin papa mamanya yang papanya udah demensia. 她非常关心她的父母亲，尤其是爸爸已经得了痴呆症了。 Aduh saudara saya masuk rumah itu ya, mencium aroma yang sangat tajam. 弟兄们，我走进那个家中，我闻到极其深香的馨香啊， Aroma pengabdian, 这种孝敬的馨 aroma 香， kesetiaan, 这种忠心的馨香， aroma kasih sayang, 这种慈爱的馨香， aroma pengorbanan. 这种付出代 Itu 价的馨香， semua aroma Kristus. 这些馨香都是基督的馨香。 Walaupun gak kelihatan di panggung. 即便在台上肉眼不能视了， Saya makan masakan mereka, saya rasakan taste of Christ. 是用他们做的饭菜，我感受到有基督的原汁原味。 Saya dengar obrolannya, saya dengar topik-topik yang adalah the sound of Christ. 我听他们所谈论的，他们所沟谈的，都是有基督的。 Saya bisa merasakan suatu keluarga yang begitu dekat dengan gereja. 我会感受到这个一个跟家庭、跟教会那么亲密的关系的。 Walaupun saat itu saya nggak ada di dalam gedung gereja ya saudara ya. 尽管那一刻我不是身在教会里头， Saya ada di sebuah rumah 我是在一个某人的家中啊。 yang setiap kali saya ngomong dia refer back to the church. 每一回我们谈的时候，他就是在
回忆教会。 Di gereja saya ada pelayanan misi. 在我们的教会有宣教的事工， Hamba Tuhan yang itu dia misi ke sini dan kami dukung. 那么神的仆人到哪一处去，我们的全力支持。 Dan saya melihat, saudara, anak saya melihat dengan mata kepala sendiri karena ikut dengan keluarga mereka bermisi. 我的孩子因为跟随他们去宣教，他是亲眼而目睹的。 Pasangan suami istri yang rela di hari liburnya ngerjain apa saudara? Bikin WC buat pendeta. 那么这一对夫妻在假期中，他们却肯付出代价，为神的仆人们做厕所。 Suami saya nanya, emang kamu insinyur? Kok 我的 bisa gitu 我的 ya? 先生问道：“你是学工程专业的吗 Enggak, kami belajar dari YouTube. ？”不是的，我们是透过这个优酷学习的。 Tapi saudara, saya melihat hati. 你说什么？我心里看的， Saya melihat kesungguhan. 我看到这个一颗真诚的心。 Saudaraku sekalian, Yosua 在座弟兄姊妹，约书亚 mengingatkan kepada bangsa Israel dan anak cucunya 提醒当时的以色列百姓并他的后裔， bahwa sebenarnya yang mereka nikmati itu semua adalah anugerah. 他们所想要的、所恳求的，都是神的恩典。 Sekalipun kita nih sekarang kalau baca ya, tahu Yosua dan Kaleb tuh kayak pahlawan kan ya. 我当时我看到以色列，知道他是一个杰出的领导人， Tapi kan susu madu, kesuburan, tanah yang begitu indah itu semuanya bukan karena mereka, itu semata-mata karena Tuhan. 这些神所应许，这些是流奶之地，这是神所应许的地方。 Makanya dia ingetin ya, 但是他 Tuhan mengingatkan mereka, ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa susah-susah. 神是应许说，我刚赐给你一块土地，一个国家园，就是不需要通过辛勤劳累而获得的。 Saudara, saya berharap sebelum saudara keluar dari ruangan ini, 我盼望在座弟兄姊妹在离开礼拜堂之前， saudara ingat-ingat lagi, 你好好的牢记， apa anugerah Tuhan yang sudah saya lupakan. 是否有一些神的恩典，我已经遗忘掉了， Apa wow momen bersama Kristus yang sudah saya lupakan. 或者与基督一同赞叹不已的那个宝贵的时刻，我已经遗忘掉了。 Apakah pesona menjadi murid Kristus yang sudah saya lupakan. 如果在成为神的门徒们、学生们这一段的美好的时刻、惊人的经验的时刻，我都忘了。 Dan apakah aroma kita sudah menjadi aroma Kristus? 那么，是否我身上发出的香气馨香，是不是基督的馨香？ Orang bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. 周遭的人看到我们是一群有主救赎的全民， Kita adalah orang-orang yang sudah 我们这 diubahkan. 已经有神改造的人。 Papa Mama, 我们的父母亲， apa tekad saudara sebelum keluar dari ruangan ini? 当我们进入我们教会，他们还健全。 Maukah Anda membawa anak-anak saudara untuk menjadi keluarga bagi Kristus? 是否要带现在的子女们成为基督的家庭？ Kalau mau, 若是肯的话， cukupkah hanya menitipkan anak ke guru sekolah 那么 minggu? 是否你是足够去把你的孩子托付给主日学的老师和主日学吗？ Tidak 当 cukup. 然不够。 1 jam dari 168 jam per minggu. 1个小时除160多个小时， Siapa yang paling berpengaruh? 那么谁在家中极其大的影响的？ Wangi dan bau, siapa yang paling mereka 能 rasakan? 够发出的香气和臭气是谁能够感受到的呢？ Maka saudara menjadi orang tua yang intentional, sengaja menyediakan waktu bermain dan sharing hidup. 你成为一个有计划、有意念的为家人陪孩子们玩耍分享的父母亲， Mengajak anak untuk mengalami bersama-sama mengalami Kristus. 你要你的孩子携带孩子一块能够经历体验神基督的爱。 Kalau anak lagi masalah, itu kesempatan. 如果说孩子们遇上了一些问题，这就是你的良好的时机， Jangan kabur. 不要逃离现场， Jangan kasih ke orang lain. 不要推给他人， Saudara harus terlibat. 你必须参与， You are in charge. 你必须成为你负责人， Menghadirkan Kristus di 你要把 rumah. 基督在家中
出现， Maukah saudara membayar harga? 你愿不愿意付上代价？ Pay now then later. 要是要的话， Maukah saudara memberikan waktu saudara 要是你肯不肯花出你的时间， menjadi orang yang mungkin bukan elu banget? 而不是成为就是你那个老我的你。 Suami saya bukan seorang pendaki gunung, bukan orang yang suka outbound dan sebagainya, tapi dia punya anak laki 2. 我的丈夫并不是这个喜爱户外活动的是登山子等等，但是他有2个的儿子。 Dia sadar anak laki itu harus belajar mengambil keputusan, harus belajar berjuang di alam. 他全然意识到他的2个儿子是男孩子，必须有能够需要决定，必须在面对这个自然界挑战的时候， Saudara punya anak masalah main gadget melulu. 那么孩子们就是喜爱玩手机这些电子游戏等等的。 Penyelesaiannya bukan dibawa ke psikiater. 解决问题不是把他们带到心理学医师去， Mau nggak saudara bayar harga? 你是否愿意付上代价？ Spend time with your kids. 你花一点时间陪他们。 Ada waktunya kita nggak bisa lagi, saudara. 有一些时候，一旦日我们不能了。 Adakah saudara menjadi orang tua yang mau ambil waktu menceritakan firman Tuhan? 你是否愿意成为一个要向孩子们叙述、讲述基督的？ Awal-awal pasti garing. 开始的时候确实不简 Ini 单。 suami saya waktu pertama kali homeschooling anaknya juga rikuh setengah mati. 那时候我的孩子父亲带孩子们上学的时 Tapi 候， saudara 见了问题。 kesempatan untuk memperkenalkan Kristus supaya aroma Kristus itu ada pertama-tama di rumah kita 这 sendiri. 是一个机会，让孩子们能向他们介绍我们的基督，让这个基督的馨香从家庭中溢出来。 Karena waktu untuk menuliskan sejarah keluarga kita terbatas. Tuhan, kami bersyukur. 主啊，我们满心的感谢您。 Hari ini kami diingatkan, 今天你的话语再度提醒小雨我们， waktunya belum terlambat. 时间尚未晚， Mungkin hampir terlambat. 还是尚未晚。 Tapi kami bersyukur Tuhan masih memberikan anugerah. 我们感谢神，还把丰盛的恩典赐给我们。 Ampuni kami. 求主饶恕我们， Kalau kami sudah melupakan momen-momen indah bersama Tuhan. 饶是我们已经与神那个美好的时刻，我们都遗忘掉了。 Ampuni kami. 主啊，饶恕我们， Kalau di dalam rumah kami tidak ada aroma Kristus. 在我们家中要是没有基督的馨香， Karena kami menyia-nyiakan anugerah. 以为我们已经把你的恩典白白的浪费掉了。 Hari ini 今天， kami jemaat-Mu 我们作为你的信徒们， mau memulai sesuatu yang mungkin kecil. 我们要从一个微小的丁点开始做起。 Tetapi yang mau kami lakukan dan kami mau pelihara sampai ketemu dengan Tuhan. 但是我们要所保守的是， Sampai kami melepaskan anak cucu kami untuk berjalan 直 bersama-sama 到 dengan 我们的 Tuhan. 儿女们、子孙们已经成长、长大、独自而走。 Kuatkan kami semua. 主啊，坚强我们， Di dalam nama Tuhan Yesus 奉 kami 我主耶 berdoa. 稣宝贵的圣名， Amin. 阿门。